Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di dalam pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan lin-nas, memberi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberi petunjuk kepada manusia, membimbing manusia, dan juga membedakan di antara yang hak dan yang batil. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila datangnya bulan Ramadan, maka Ramadan dengan Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Ramadan bulan yang mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran bermula daripada Sidratul Muntaha ke sama'id dunia, ke langit dunia, dan diturunkan juga kepada kita, kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Ramadan. Sebab itulah bila datang Ramadan, kita tidak dapat lari daripada membicarakan tentang mukjizat yang terbesar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang pertama yang Allah Ta'ala janjikan akan kekal sehingga hari kiamat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan itu, yang Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berjanji tidak sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu yang telah diseleling oleh para patri mereka, oleh rahib-rahib mereka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi ketika mana Ali bin Hatim masuk ke dalam Masjid Nabawi, nak jumpa Nabi, atau ayat ittaqadu arbaban wa ruhbanahum min dunillah. Mereka menjadikan patri-patri, menjadikan kita kata ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Yang mereka telah mengubah suai, ataupun kita telah melakukan kezaliman kepada kitab-kitab yang turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran Allah Ta'ala janjikan, sebagaimana yang saya baca tadi, Allah Ta'ala janjikan bahawa tidak akan ada penyelewengan. Walaupun ada usaha untuk melakukan penyelewengan, namun Allah Ta'ala berjanji bahawa ia akan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai ke akhirat kelak. Jadi apabila Allah Ta'ala berjanji untuk menjaga sampai ke akhirat, tuan-tuan, maka marilah kita yang ada pada malam ini, kita kembali merujuk kepada Al-Quran. Senario yang berlaku pada hari ini saya bawa pada malam ini, tuan-tuan, agar kita balik kepada Al-Quran, sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku sesuatu masalah, berlaku sesuatu yang mana pertelingkahan di kalangan kita, maka adalah kita rujuk kepada Allah, rujuk kepada Rasulnya, yang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya, tuan-tuan, saya bawa pada malam ini isu semasa yang mana keadaan berlaku boleh mengelirukan umat Islam. Pertama, berkaitan dengan murtad. Sebagaimana yang kita tahu, tuan-tuan, murtad merupakan perkara yang besar di dalam agama Islam, satu kesalahan yang cukup besar. Sebab itulah apabila berlakunya murtad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man baddala din, barang siapa yang menukar agama, man baddala dina, barang siapa yang menukar agama, faqtuluh, hendaklah dibunuh. Kerana apa, tuan-tuan? Murtad merupakan satu penyakit yang besar. Ia merupakan
manusia lain. Jadi sebagaimana kita tahu tuan-tuan, apabila sebatang pokok atau pokok yang jadi pokok parasit dia menumpang di pokok orang tuan-tuan, maka kalau kita belajar dalam ilmu sains pertanian, pokok parasit itu hendaklah dibunuh karena dia akan makan semua zat, semua makanan-makanan yang ada di pokok yang dia tumpang. Bukan sekali dia menumpang, bahkan dia akan menghisap seluruh makanan dan zat yang ada di pokok itu, menyebabkan pokok yang dia tumpang akan mati. Maka itulah penyakit murtad. Murtad apabila berlaku dan dibiarkan, ia akan merebak dan menjadi parasit kepada Islam. Sebab itulah tuan-tuan, apabila berlaku murtad, sebagaimana kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab apabila mengunjungi negara Yaman. Umar al-Khattab mengunjungi negara Yaman. Waktu itu gubernur Yaman adalah Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidina Umar sampai di Yaman, Umar nampak ada seorang lelaki yang dikurung di negara Yaman. Dan Umar bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, apa kesalahan lelaki yang menyebabkan dia dikurung? Yang menyebabkan kurung dia?" Kata Mu'adz, "Wahai Amirul Mukminin, dia telah pun meninggalkan agama Allah." Lalu kata dengan Umar bin Khattab, "Wahai Mu'adz, aku tidak akan berpindah di bumi Yaman ini selagi kau tidak membunuhnya." Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, hukum murtad bukan benda main. Hukum murtad bukan benda yang boleh digurau senda. Bahkan murtad ia sungguh-sungguh boleh jadi, gurau senda boleh jadi, main-main boleh jadi. Tapi dalam negara kita tuan-tuan, hukum murtad, ada orang murtad, kes murtad, isu murtad dijadikan gurau senda oleh mereka yang memerintah. Sebagaimana yang baru ini disebut tentang seorang aktivis sosial dan juga aktivis politik yang bernama Qasim Ahmad, yang telah pun sebagaimana yang kita tahu selama ini, Qasim Ahmad merupakan seorang sosialis yang menolak hadis, yang tidak beriman kepada hadis. Sama ada hadis itu hadis mutawatir atau apa itu hadis, Qasim Ahmad fahaman dia menolak hadis. Bahkan Qasim Ahmad mengaku beriman kepada Al-Quran sahaja dan mentafsir Quran ikut kepada Allah. Dan kita melihat fahaman Qasim Ahmad ini amat berbahaya kepada umat Islam. Bahkan apabila dibiarkan sekian lama, maka fahaman telah merebak dan Qasim Ahmad mempunyai pengikut, termasuk di antara mereka pembesar negara. Dan ini amat berbahaya tuan-tuan. Kenapa? Karena ia akan menarik ramai lagi mereka untuk meninggalkan agama Islam berdasarkan kepada fahaman bahawa hadis adalah rekaan para ulama. Tuan-tuan, dan kita melihat satu keputusan yang begitu baik yang dibuat oleh kuasa fatwa kerajaan negeri Terengganu yang mengisytiharkan bahawa Qasim Ahmad, fahaman Qasim Ahmad adalah pemikiran Qasim Ahmad adalah pemikiran yang murtad, yang kufur, yang lari dan berakidah yang sebenar. Dan kita lihat satu peristiharan yang berani, satu peristiharan yang kita kata yang terbuka, yang boleh kita kata memberi panduan kepada umat Islam yang lain agar tidak mengikuti fahaman Qasim Ahmad ini. Pada saya mengucapkan tahniah kepada Dewan Kuasa Fatwa Kerajaan Terengganu kerana berani mengisytiharkan Qasim Ahmad, pemikirannya, fahamannya adalah kufur dan terkeluar dari Islam. Kenapa tuan-tuan? Apabila peristiharan ini dibuat, ia memberi panduan kepada manusia yang lain, memberi panduan kepada mereka yang terikut-ikut. Apatah lagi di akhir zaman ini tuan-tuan, umat Islam mencari Islam di tempat yang sama. Umat Islam belajar Islam dengan orang yang sama. Sebab itulah kalau kita tengok hari ini, macam-macam fahaman Islam yang dibawa oleh masyarakat. Macam-macam fahaman Islam yang dibawa oleh masyarakat. Ada orang kita yang terpengaruh dengan syiahnya, terpengaruh dengan syiahnya. Sedangkan kita tahu bahawa
Syiah, satu ajaran yang kita kata bersama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tak tahu dari mana datang benda ni. Tiba-tiba orang Islam kita ikut Syiah. Tuhan ikut Syiah. Dan hari ini kalau kita tengok tuan-tuan, mereka datang dengan berbagai cara nak merosakkan akidah kita, dengan berbagai cara. Jadi tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Jadi apabila ada fatwa kerajaan Terengganu mengisytiharkan Kasim Ahmad ini murtad, terkeluar Islam, faham yang salah, maka ia satu tindakan yang bijak, satu tindakan yang baik untuk memberi panduan kepada umat Islam, kepada masyarakat Islam, khususnya golongan awam, agar tidak terpengaruh, tidak terikut dengan fahaman yang dibawa oleh saudara Kasim Ahmad. Tapi sayang, isytiharan dan tindakan dari fatwa kerajaan Terengganu itu telah dinafikan oleh mereka berkuasa di negara. Inilah dia, apabila kita tidak balik kepada Al-Quran dalam menyelesaikan sesuatu masalah, apabila kita mencari jalan lain selain daripada Al-Quran, apabila kita mencari jalan lain selain daripada Islam, apabila kita mencari cara hidup lain, cara hidup lain selain daripada Islam, maka kita tidak berani menyatakan yang batil itu batil, yang hak itu hak. Kita tak boleh menyatakan yang kufur itu kufur, sedangkan Nabi memberi amaran kepada kita. Nabi memberi amaran kepada kita. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak menyatakan kepada si zalim, hai si zalim, atau sesiapa yang tidak berani memanggil orang yang buat zalim itu, hai berzalim, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau tak berani panggil orang zalim pun dicampak ke dalam neraka, tuan-tuan, kalau tak berani panggil, apakah yang menafikan orang kufur itu kufur, bagaimana keadaan kita? Tak pernah nafikan orang kufur itu kufur, tak pernah nafikan fahaman yang salah dalam Islam itu salah, bagaimana keadaan kita? Adakah kita nak melukang untuk menyesatkan masyarakat dan negara kita? Sebagaimana yang berlaku apabila fatwa dikeluarkan, ada di antara mereka yang menangkap fatwa dengan alasan bahawa kufur hanya berlaku pada negeri itu dia. Ini seolah-olah mempermainkan Al-Quran. Sedangkan kita bercakap di bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, bulan kita membesarkan Al-Quran, bulan kita membaca Al-Quran, bulan kita merosok panduan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tiba-tiba bila Quran menyatakan orang yang buat sesuatu yang bercanggah dengan Quran itu kufur, kita tak berani menyatakan orang itu kufur, bahkan menafikan bahawanya dia kufur di Terengganu dan di negeri lain tak kufur. Tuan-tuan, ini satu kenyataan yang berbelit yang akan meningkatkan masyarakat awam. Tak boleh macam mana tuan-tuan. Saya tu ikut terima SMS berlambak pada ustaz yang bercerita di negeri Terengganu kufur, di negeri lain tak kufur. Jadi kami nak pakai mana? Nak pakai mana? Adakah pergi Terengganu masuk di Terengganu baru dia kufur, di negeri lain dia tak kufur? Inilah tuan-tuan satu penyakit yang melanda umat Islam. Apabila kita tidak mau balik pada Islam, sedangkan bila masuk Ramadan kita bercakap tentang Al-Quran, bahkan para ulama mengatakan beriman kepada Al-Quran ini mesti ada paling kurang tiga benda. Yang pertama
Karena pergi